Selamat malam, salam sejahtera. Tiba-tiba hari ini Muhyiddin Yassin tampil membuat kenyataan pengumuman mengejutkan seluruh rakyat Malaysia, terutamanya sayalah kan, terutamanya Anda lah kan, termasuk Anwar Ibrahim dan Parlimen. Manakan tidak terkejut, bayangkan saja Muhyiddin Yassin tiba-tiba berani pula kata tentang penjimatan. Yalah, kan Parti Bersatu baru-baru ini dikaitkan dengan pelbagai isu keuangan, termasuklah Bendahari Bersatu telah pun ditahan dan baru-baru ini pernah ditahan oleh SPRM. Wan Saiful Wan Jan telah pun didakwa di mahkamah. Seorang pemimpin lagi daripada Bersatu juga telah didakwa di mahkamah. Dan yang mengejutkan adalah dua akaun Parti Bersatu juga telah pun dibekukan oleh SPRM. Tiba-tiba pula Muhyiddin kata hari ini dia mau cuba-cuba menyekolahkan pula Anwar Ibrahim. Ini memang lucu. Anwar Ibrahim, Muhyiddin kata malam ini, kerajaan patut boleh jimat RM 1 bilion untuk mangsa banjir. Ini yang menghairankan lah. Betul-betul aku hairan lah. Saya hairan lah. Apa pasal tiba-tiba pula mau jimat 1 bilion untuk mangsa banjir pula? Ini kenyataan Muhyiddin Yassin. Kata Muhyiddin Yassin, kerajaan mampu menyelamatkan dana sebanyak RM 1 bilion daripada wang yang diperuntukkan untuk penambahan RM 500 ke dalam akaun pencarum wang simpanan pekerja. Kata Muhyiddin Yassin, peruntukan itu sebaliknya boleh digunakan untuk menyelamatkan mangsa-mangsa banjir, katanya dalam ucapan perbahasan Belanjawan 2023. Sebenarnya pencarum tak mohon suntikan RM 1 bilion ini, tapi mereka hanya mohon untuk KWSP mereka dibenarkan untuk dikeluarkan secara bersasar, kata Muhyiddin. Sebenarnya isu KWSP ini memang sangat popular untuk Muhyiddin. Kenapa? Sebab dia pernah menggunakan isu KWSP ini di dalam memenangkan jiwa-jiwa, memenangkan undian kepada beliau. Namun baru-baru ini Anwar Ibrahim telah pun menyatakan bahawa bukan kerajaan tidak mahu keluarkan KWSP, tetapi Anwar Ibrahim mengingatkan kepada semua rakyat Malaysia bahawa pada waktu kita tua nanti, kita perlu simpanan, kata Anwar Ibrahim. Dan dia telah pun memberitahu satu angka yang memang mengejutkan kita, menunjukkan bahawa keberangkalian untuk rakyat Malaysia berada pada tahap yang sangat-sangat susah dan miskin pada waktu usia tua adalah sangat tinggi di Malaysia. Manakan tidak ada orang yang mencecah umur sudah tua nanti, hanya ada simpanan tak lebih 10,000. Nah, waktu itulah kita terkakai-kakai. Waktu sekarang kata sangat perlu duit. Tapi, tak tahulah, ramai orang kata uang itu tidak digunakan pun di tempat yang tepat dan betul. Yang paling menakutkan kalaulah ada orang yang mahu sangat KWSP itu dikeluarkan, kononnya untuk mau menyambung nyawa, untuk kegunaan berniaga dan sebagainya. Yang menakutkan kalau ada orang yang menyalahgunakan keuangan tersebut untuk membeli benda-benda yang tak sepatutnya. Ada orang beli kereta baru, ada orang mungkin beli TV baru, cushion baru, sofa baru. Itu yang menakutkanlah. Harap-harapnya itu tidak berlaku. Duit KWSP itu bagus, boleh dikeluarkan. Tetapi kita kena ingat juga, masa depan kita ini pandai tua. Waktu tua nanti tak boleh kerja. Waktu sakit nanti tak boleh kerja. Nak dapat duit dari mana? Itu yang perlu difikirkan. Jangan fikir pada masa ini saja, tapi fikir untuk masa hadapan. Muhyiddin kata, kalau itu diluluskan, kerajaan boleh menyelamatkan RM 1 bilion dan boleh bagi kepada kawasan-kawasan yang hadapi banjir yang teruk untuk digunakan untuk selamatkan mangsa-mangsa yang ada, katanya di Dewan Rakyat hari ini. Saya pun tidak berapa faham apa yang Muhyiddin cakap nih. Saya tidak berapa faham sampai boleh menyelamatkan 1 bilion pula. Bagaimana itu boleh berlaku, saya tak faham sangat.
Sewaktu pembentangan belanjawan 2023, Menteri Keuangan Anwar Ibrahim mengumumkan untuk menambah RM500 ke dalam akaun satu pencarum KWSP berumur antara 40 dan 54 tahun yang mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000 dengan jumlah peruntukan RM1 bilion. Oh, ini maksud dia. Tak apalah. Sebenarnya saya setuju dengan apa yang Anwar Ibrahim lakukan ini. Anwar Ibrahim membantu untuk menambahkan nilai KWSP penduduk. Dia sumbang untuk simpanan. Tapi Muhyiddin kata, menurut pemahaman saya, duit yang dicarum diberikan kepada pencarum itu boleh diberi kepada rakyat dengan RM500. Jadi saya tak setujulah dengan pendapat Muhyiddin ini, kerana kan ada sudah bantuan untuk mangsa banjir. Kan kita sudah tahu Anwar Ibrahim akan memperuntukkan bantuan mangsa banjir, dan kerajaan juga telah memberi seperti sebelum ini. RM500 itu lebih baik masuk dalam KWSP, kerana memang ada sudah bantuan khas untuk mangsa banjir. Selain daripada itu, Muhyiddin turut mengkritik kandungan belanjawan dan membandingkannya dengan Manifesto Pakatan Harapan dan BN dalam pilihan raya umum lalu. Antaranya, dia berkata dalam Manifesto PH, terdapat janji untuk dana peruntukan kawasan sama rata kepada semua wakil rakyat. Selain itu, katanya terdapat komitmen untuk menghapuskan kartel dalam sektor makanan dan keperluan asas bagi membasmi kegiatan mengaut keuntungan melampau dan janji bagi menambahkan peruntukan program sarapan percuma, kata beliau. Bercakap tentang peruntukan kawasan sama rata, baru-baru ini telah pun ditanya dengan hebat. Disekolahkan juga Perikatan Nasional ini apabila Kerajaan Perikatan Nasional di Kedah turut ditanya bagaimana dengan di Kedah, isu di Kedah tentang peruntukan keuangan yang sama rata ini. Di Kedah, kata pendedahan itu, mungkin mengalami benda yang sama, kata beliau. Jadi, soalan saya, adakah Perikatan Nasional kalau jadi kerajaan akan memperuntukkan sebenar-benarnya peruntukan sama rata? Itu pun menjadi persoalan kita. Kata Muhyiddin lagi, dalam pembentangan keuangan, semua tak disentuh dalam ucapan pembentangan Anwar Ibrahim. Ketika membentangkan perkara tersebut, Sim Zen, PH Bayan Baru, berdiri untuk mencelah, tetapi Presiden Bersatu itu tidak mengizinkannya kerana ingin bergegas pulang ke kawasannya. Muhyiddin kemudian menyambung dengan mempersoalkan ketiadaan janji Manifesto BN sebagai parti gabungan dalam kerajaan. Antara perkara itu, katanya janji untuk mengkreditkan secara otomatik setiap bulan dalam akaun isi rumah yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM2,208. Saya nak tanya, beranikah Yang Amat Berhormat Tambun mengakui bahawa janji-janji Manifesto PH sekadar retorik sahaja, kata Muhyiddin. Sementara itu, dia juga menyifatkan pembentangan belanjawan kali ini tidak komprehensif dan gagal menyentuh masalah sebenar rakyat, terutamanya isu kos sara hidup, jaminan masa depan ekonomi dan kebajikan mereka. Bagaimana rakyat hendak berdepan dengan situasi perbelanjaan berganda menjelang pembukaan semula sekolah, ketibaan bulan puasa dan persediaan menghadapi Aidilfitri yang semakin hampir, kata Muhyiddin. Semua ini terpaksa dilalui rakyat dalam keadaan beban kos sara hidup yang terus meningkat dan kadar inflasi yang tinggi, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda tentang pendedahan Muhyiddin Yassin yang agak melucukan tetapi mungkin menarik perhatian anda. Muhyiddin kata, kerajaan patut boleh jimat RM1 bilion untuk mangsa banjir. Kita jumpa lagi. Bye-bye.